Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengerusi Setali Jawatankuasa Surah Al-Hikmah, yang berbahagia kaum muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita menggunakan kitab Mastikah Hadis jilid yang kedua. Kita masih lagi berada pada hadis bahagian muqaddimah berkenaan dengan apa itu erti Islam dan hukum-hukumnya. Kita masih lagi membincangkan sebuah hadis yang agak panjang. Di dalam hadis ini tertera dialog Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ingin saya imbas tentang hadis ini. Hadis ini berlaku akibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjalan-jalan dengan Sayyidina Muaz dalam satu perjalanan ataupun satu musafir, satu kembara menuju ke tempat yang agak jauh. Kerana keadaan perjalanan yang agak jauh inilah menyebabkan Sayyidina Muaz berpeluang untuk bertanya pelbagai soalan. Bila bertanya pelbagai soalan, maka Sayyidina Muaz berpeluang untuk mendapat pelbagai ilmu, pelbagai maklumat langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Apabila saya, tuan-tuan, kita mendapati hadis sebegini, ini akan mengukuhkan kedudukan sahabat tersebut. Ada hadis Nabi bercakap lalu didengari oleh sebilangan ramai di kalangan sahabat ataupun penduduk Makkah maupun Madinah. Ada mereka cerita tentang perbuatan Nabi beribadat, buat sesuatu perkara. Tetapi kalau dilihat pada hadis ni, perbualan Nabi dengan seorang sahabat secara personal, secara lebih dekat. Jadi sahabat ini sememangnya diakui tanpa khilaf, tanpa berlakunya pecahan pendapat di kalangan sarjana Islam untuk menyatakan ia adalah sememangnya sahabat kerana dia bersembang dengan Nabi. Kalau langsung tak bertemu dengan Nabi, timbullah muskil, adakah dia sahabat ataupun tak. Ketusan muktamad di kalangan sarjana Islam, hendaklah seorang itu bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Rasulullah, barulah ia diiktiraf sebagai sahabat, walaupun pertemuan hanya seketika. Jadi dalam hadis ni bukan seketika dan tempoh yang agak panjang, yang tempoh agak lama, Sayyidina Muaz dapat berbual-bual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya termaktub dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Muaz, "Mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan?" Bila Nabi lontarkan soalan ini ataupun pembuka bicara ini, apa sambutan daripada Sayyidina Muaz ataupun respon daripada Sayyidina Muaz? Sayyidina Muaz habis hatilah.
Kerana Nabi nak bagi tips yang amat bermanfaat dunia dan akhirat. Habis hatilah penuh dengan sukacita. Kerana Nabi nak bagi sesuatu yang berharga, dikhususkan kepadanya, tak bagi pada orang lain. Bila mana dia dapat, dia mula sebar. Dia menjadi orang pertama dengar langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi percaya pada Sayyidina Muaz akan mengetuk pintu-pintu kebajikan ini. Nabi pun teruskan bicara. Apakah maksud pintu-pintu kebajikan? Maksud pintu kebajikan yang pernah kita sebut dalam kuliah telah lalu ialah bila masuk ke pintu, masuklah seterusnya ke medan ataupun tempat utama, bermula daripada pintu. Tadi waktu maghrib, hadirin sekalian, kita masuk ikut pintu, bukan ikut atap, bukan ikut bawah tanah, tak ada laluan. Yang ada laluan ikut pintu. Bila masuk pintu, maka kita pun hadir dalam dewan solat yang mulia ni. Bila dah masuk, dengar kuliah solat jamaah, kita dapat macam-macam kebaikan dalam agama. Nabi sebut yang pertama ialah berpuasa yang fardu dan yang sunat. Alhamdulillah, puasa Ramadan dah kita buat, kita nak buat pula puasa sunat sekiranya mampu. Dengan hari Isninnya, hari Khamis ataupun hari-hari utama dalam kalender Islam. Pastikan saya tuan-tuan, kita cuba. Ada orang mampu juga puasa tiap-tiap hari ataupun puasa selang sehari. Ini ada dalam syariat, dibolehkan. Tetapi yang agak istimewa hukumnya masnunah, disunatkan kerana sabit dengan perbuatan Nabi, seperti puasa hari Isnin Khamis, hari kebesaran Islam. Hari-hari ini Nabi sendiri buat dan Nabi sebut dengan jelas supaya turut diamalkan oleh umat. Kalau tak mampu tiap-tiap minggu, kita pilih seperti pada hari Ashura, seperti nisfu Sya'ban, seperti awal bulan Dhul Hijjah, 9 Dhul Hijjah, hari wukuf di Arafah. Hari ini jangan kita miss, kerana siapa buat puasa ini beroleh pintu kebajikan. Bila mana berpuasa, tuan-tuan tengok, contoh yang paling kita kenal bulan Ramadan itulah, banyak sekali kita sedekah, kerap kita solat sunat, diri kita terjaga daripada benda-benda maksiat akibat pintu puasa itu. Maka kita akan dapat macam-macam pahala. Nabi sebut yang pertama, buat puasa. Buat puasa ni bukan semua orang boleh, tapi bila tuan-tuan boleh, hebat. Tapi agama tak paksa setiap minggu. Kita pilih mengikut kadar yang mampu, kadar tertentu, waktu tertentu. Siapa yang buat ialah pendinding dari azab neraka. Siapa puasa sunat, puasa yang wajib, apatah lagi selamat daripada neraka. Dan sedekah itu pula. Nabi sebut perkara kedua yang menjadi pintu kebajikan ialah melaksanakan sedekah. Alhamdulillah, surau yang indah ni terbina hasil keringat wang ringgit, tuan-tuan sekalian. Ada bantu cara banyak, ada bantu cara sedikit. Tak mampu cara duit, tuan-tuan datang malam ni juga bantu memeriahkan, memakmurkan, menyinarkan rumah Allah, surah Al-Hikmah ni. Ini juga adalah sedekah. Tuan pengerusi jawatan kuasa ataupun yang tak ada jawatan, tapi dia tolong hidupkan rumah Allah ni, itu juga adalah sedekah. Kadang bukan ada imbuhan apa pun, bukan ada balasan apa pun di sudut keduniaan, tapi kenapa tuan-tuan dan saya, kita cuba buat yang terbaik dalam rumah Allah, buat kerja-kerja kebaikan ini kerana kita nak balasan pada Allah. Antaranya dalam hadis ni ialah terselamat daripada azab neraka. Kadang kita puasa sunat jarang, sedekah duit jarang, tapi rupanya bantu rumah Allah ni jangan jarangnya seperti fi sabilillah. Kadang kita ni hidup ni adalah buat benda salah, buat benda dosa. Kita tak sedar benda tu salah, benda tu dosa ada terbuat. Tengok-tengok di akhirat, Tuhan sudi ampun.
Kita ingat ampun dosa ni mesti misalnya selepas maghrib tadi kita berzikir dengan tuan imam, ustaz kita astaghfirullah. Itu ampun dosa. Rupanya kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Tolong sebarkan Islam. Tegakkan benda-benda baik dalam masyarakat. Menyanggah benda-benda buruk dalam masyarakat. Ini juga pelindung diri masing-masing daripada masuk dalam neraka Allah. Dosa akan diampun Tuhan. Pahala mendatang melimpah ruah dalam hidup. Walaupun amalan sunat adalah sedikit. Kerana apa? Amalan yang saya nyatakan tadi tak semua orang mampu buat. Iaitu dalam bab kerja-kerja Islam ataupun kerja fardu kifayah dalam masyarakat. Nabi sebut lagi tentang sedekah. Siapa buat benda ni maksudnya memadamkan dosa sebagaimana air memadami api. Macam mana boleh padam api? Dengan air ataupun pasir. Api sedang marak, api panas. Kan kadang terbakar, ada masalah, terbakar dalam rumah, anak main mancis. Cepatnya kita ambil air. Tengah marak, satu rumah di rendah, tilam dah terbakar, tingkat atas dah terbakar. Awal yang kita buat, kita ambil air simbah. Tengok keadaan yang serius tu, barangkali api akan turun ke bawah. Tapi kerana air tu singgah pada api, air tu pergi pada api, terpadam. Patutnya boleh marak, tapi kerana penangan air, habis-habis. Begitu juga dosa. Dosa ni akan menyebabkan kita duduk dalam neraka. Dosa ni adalah penyebab murka Allah. Satu dosa kalau letak dalam laut, satu dosa je buat, habis tercemar lautan di dunia ni. Tapi ia jadi bersih, ia menjadi bahan ke syurga pula apabila dipadam oleh Allah. Kan ikut dosa Tuhan tak restu. Tapi akibat kita buat benda yang direstui oleh Tuhan, kita cari penawar yang disediakan oleh Tuhan, kita cari pemadam yang dinyatakan oleh Tuhan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan beroleh kemurkaan lanjutnya di dalam neraka kelak. Dengan buat sedekah, dengan lakukan puasa, lakukan kerja-kerja baik. Benarnya banyak benda yang akan menyebabkan terhalang masuk neraka ni. Ada banyak. Tapi cuma Nabi bagi tips kepada Sayyidina Muaz dalam konteks perkara yang mudah dulu. Ulama bahas kenapa Nabi cakap macam ni sedangkan ada banyak. Yang pertama ialah, ini nasihat khusus pada Sayyidina Muaz. Dia buat benda lain, jihad, bantu pentadbiran agama, kerana Sayyidina Muaz dia menjadi sebahagian daripada pegawai kerajaan di zaman Nabi, bertugas di Yaman. Dia terkenal meriwayatkan hadis, itu juga sumber pahala, menghapuskan dosa. Tapi Nabi sengaja lontarkan terlebih dahulu, buat benda ni, kamu akan dapat pintu kebajikan yang mungkin kamu belum aktif laksanakan. Yang kedua, di kalangan ulama hadis membuat andaian Sayyidina Muaz, sahabat lain ni memang cergas beribadat, tak ada hal. Tapi sengaja Nabi sebut tentang puasa, Nabi sebut tentang sedekah, nanti Nabi sebut tentang solat malam. Benda ni banyak, benda ni agak sedikit banding banyak lagi benda lain, agar Sayyidina Muaz ambil benda ini, cerita ke orang benda ni dah memadai dah, sebagai langkah awal, step pertama. Nabi boleh sebut 1000 perkara, tapi nanti orang lain jadi payah, sahabat mungkin boleh buat. Seterusnya, dalam perjalanan yang panjang ni, macam-macam nasihat Nabi bagi. Kalau Nabi terang sampai 10, 20 tips pintu kebajikan, dia khatiri Sayyidina Muaz walaupun dia hebat, sebagai manusia yang bukan Nabi, takut ada benda juga yang dia terlupa, ada benda yang dia tak ingat semua. Jadi bila tak ingat semua, tak tercapailah pintu-pintu kebajikan yang menyeluruh, memadailah. Ini menjadi pintu-pintu awal ataupun ibu yang utama. Sebab itu dalam kaedah kita faham ayat Quran dan hadis, hendaklah menggabungkan semua hadis, menggabungkan ayat Al-Quran. Misalnya, tuduhan orientalis pada Nabi
Nabi cakap Mekah lain, di Madinah lain. Ayat Quran pun sekejap kata macam ni, sekejap kata macam ni. Contohnya dalam isu penciptaan manusia, Allah Ta'ala katakan Nabi Adam itu min turab. Aku ciptakan, kami ciptakan manusia. Khalaqnakum min turab. Ciptakan kalian daripada tanah. Turab, tanah biasa. Tapi ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut tanah hitam. Ayat yang lain, tanah yang dibakar. Kalau tengok satu ayat, kita kata bercanggah. Ia akan dianggap bercanggah, tak betul ayat itu apabila Allah Ta'ala sebut kami ciptakan manusia hanya daripada tanah kering, tanah biasa. Tiba-tiba ada ayat lain, cakap macam lain pula, firman macam lain. Barulah kita katakan Allah ni sekejap cakap ni, sekejap cakap macam ni. Tak ada perkataan sahaja. Dan tujuan Al-Quran letak di berbagai tempat agar Al-Quran itu disemak, dicari, digali ilmunya dan disepadukan oleh pakar Al-Quran ataupun pakar sunnah. Tentang bab Nabi cakap di Madinah lain, cakap di Mekah lain. Dalam konteks umat Islam keadaannya macam mana? Contohnya di Mekah Nabi minta ibadat sirriyah senyap-senyap. Tapi di Madinah Nabi bagi arahan yang lain kerana Islam sudah pun berkuasa di Madinah. Mereka menjadi golongan utama yang boleh ibadat di tempat utama seperti Masjid Nabawi dan sebagainya. Baik itu tak boleh kita pegang satu terus buat hukum ataupun keputusan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seterusnya Nabi sebut apa lagi kepada Sayyidina Muaz? Benda yang Nabi nak sebut ini adalah pintu-pintu kebajikan. Dan demikian juga semayang yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu jauh malam. Banyak kali dah kita sebut bab ni kerana ia antara ibadat sunat yang afdal. Berbahagialah tuan-tuan melakukan semayang yang afdal selepas semayang fardu. Nabi sebutlah hadis, semayang yang hebat, afdal, terbaik selepas semayang al-maktubah, semayang 5 waktu, ada semayang malam, baik itu tahajud ataupun apa-apa semayang sunat yang dibuat pada waktu manusia tidur. Itu dinamakan tahajud juga, mengikut istilah umum. Istilah khusus, sahaja aku semayang solat tahajud. Tapi kalau pagi itu, iaitu sebelum waktu subuh, saya tuan-tuan bangun semayang taubat 2 rakaat, semayang hajat 2 rakaat. Ia juga dinilai sebagai tahajud. Bila mana tuan-tuan bangun pukul 3 pagi ataupun 5 pagi lah, lebih kurang 48 minit sebelum subuh, masa panjang tu, tuan-tuan buatlah, saya buatlah 8 rakaat contohnya, 3 rakaat witir. Jadi mulanya dengan tahajud 2 rakaat, niat dengan tahajud, ataupun mula sekali dengan taubat pun tak ada masalah. Tapi kerana masa tu panjang, kita khususkan ni tahajud, ini taubat, ini hajat, macam-macam boleh buat. Benda ini adalah da'bus salihin min qablikum. Siapa buat solat malam, dia melakukan kebiasaan orang-orang salih, para nabi, para rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tauladan pada nabi pun, nabi gemar dan para sahabat gemar untuk menunaikan solat malam. Siapa buat, tuan-tuan saya buat, kita orang soleh, kita menjadi kekasih Allah. Sembahyang tahajud tiap malam 2 je. 2 je, bukan banyak pun, bukan 8, bukan sampai 11 campur witir. Kalau buat lebih pada 11 pun tak ada hal, kerana tak muktamad. Kalau tuan-tuan saya buat 2 rakaat je, insya-Allah solat subuh kualiti. Sembahyang malam seminggu sekali lah, tapi tak miss, tak pernah tinggal. Insya-Allah solat subuh sampai isya, solat dia baik, kerana dia adalah penyembah Allah yang sejati. Sebab tak ada manfaat kalau dia bangun malam, walaupun pada pukul 5 pagi 2 rakaat, kemudian tidur balik untuk solat subuh pada jam 58 contohnya, dia rela bangun untuk solat 2 rakaat. Itu tindakan yang sangat berharga. Itu tindakan tulus, sebab lebih baik dia tidur berbanding nak buat 2 rakaat. Siapa tengok, bukan ada siaran langsung. Nak tengok tuan imam kita solat tahajud, nak tengok jawatan kuasa tahajud, nak tengok jamaah surah hikmah tahajud. Kita tak buat liputan khas, tapi kita buat hubungan dengan Allah, siaran langsung dengan Allah, demi Allah.
masakan orang yang ada penghayatan ni, walaupun ibadatnya sedikit, di tengah waktu malam, tak kala manusia sedang tidur, tiba-tiba solat zuhurnya, asarnya, solat waktu siang dan juga solat wajib pada waktu malam, dia curi tulang semata-mata. Dia buat lebih kurang semata-mata. Dia buat sambil lewa. Ini bukan perilaku penyembah Allah yang sejati. Mustahil. Kesan pada solat malam, diri ibadat akan terjaga. Solat malam tiba-tiba langgan baca wal-a'yadu-billah. Solat malam tiba-tiba tikam nombor ekor. Solat malam tiba-tiba minum arak timah. Mustahil. Kenapa? Dia telah menyembah Allah. Dia hamba yang sejati, insya-Allah dirinya akan terpelihara. Sebab itulah Nabi sebut, siapa buat benda ini, dia akan dapat pintu-pintu kebajikan dalam hidup. Nabi kempen dalam hadis ni, semayang pada waktu malam. Kata Muaz lagi, Nabi duk cerita tentang fadilat solat malam, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat suci, iaitu daripada surah As-Sajdah ataupun surah Sajadah. Tatajafa junubukum 'anil madaji' yad'una rabbakum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnakum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kesimpulan pada ayat ni, Allah Ta'ala cerita spesifik orang yang gemar solat malam. Ayat cerita fadilat amalan sunat lain, kadang amalan sunat lain sedikit berbanding bab solat malam, cukup banyak dalam Quran. Sehingga kan dalam juzuk 29, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Mudaththir kembar dengan surah ni, surah Muzammil. Qum fa'anzir, bangunlah beri peringatan. Termasuk juga bangun di sini ialah bangun beribadat, bangun menegakkan hukum hakam Islam. Kembar dengan surah ni, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut akibat kesejukan malam. Juga ditafsirkan kerana Nabi baru saja berjumpa Jibril dalam keadaan ketakutan, Nabi memakai selimut kerana dalam keadaan gering, dalam keadaan hampir demam ataupun demam. Diminta pada Nabi untuk mula melaksanakan misi sebagai Rasul, bangunlah untuk solat malam biarpun sedikit. Atas ayat-ayat sebeginilah, maka di kalangan alim ulama menyatakan ia menjadi dalil bahawa Rasulullah wajib bertahajud, kerana dilihat Nabi tak tinggal. Tetapi kalau kita tengok dalam pandangan ulama yang lain, dia suatu perintah yang diberatkan pada Nabi. Bukan maksud wajib tu sampai Nabi kalau tinggal tu Nabi macam tinggal syariat lah agama. Dia panggil macam amanah khas, Nabi kena buat. Kerana ada hadis Nabi luput sembahyang malam, ada kerana tertidur, dan Nabi tak ada pun dalam hadis yang sama lah. Tapi ada ulama lain kata ada sebenarnya Nabi qada tahajud, tapi masih berlaku percanggahan, tak muktamad. Kerana tengok Nabi bersungguh laksanakan solat tahajud, maka mereka menyatakan Nabi ni wajib. Manakala untuk umat dalam mazhab Syafi'i kita adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kita orang soleh insya-Allah, kita orang yang nak dekat dengan Allah. Perkara sunat terbahagi kepada dua. Satu sunat biasa, satu sunat muakkad, sunat yang dituntut sangat. Benda sunat orang lain mungkin buat. Okay, contoh sedekah. Contoh dalam masjid hari Jumaat misalnya kita i'tikaf, itu sunat. Sembahyang ba'diyah, qabliyah, sunat. Ada juga sunat muakkad. Tentang sunat, semua orang akan buat, lazimnya orang tak ada masalah. Tapi sunat muakkad seperti solat malam, benda yang ditekankan ni tak ramai boleh buat. Sebab itu pahalanya lebih. Alhamdulillah tuan-tuan orang soleh buat malam baik ni banyak dah. Cuma kita nak pulut, kita nak aktif, kita nak lebih bersungguh dalam bab perkara sunat muakkad pula, menyebabkan kita dinobatkan di sisi Allah sebagai awliya, para wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Apakah sifat awliya? Mereka ni sudah tentu ikut apa yang wajiblah agama, sayang agama. Yang kedua, benda sunat beres.
Yang ketiga, beres aktif perkara sunat muakkad. Apa kriteria aulia? Mereka benci benda dosa. Sebagai manusia ada buat benda dosa, tapi akibat terbuat benda yang tengah agama mereka sangat rasa bersalah. Bukan masuk aulia ni maksum, tapi mereka dah mula jaga diri. Akibat pengalaman dalam maksiat dulu, tinggal solat, buat benda bukan-bukan, benda yang agama marah, benda yang ditegah, dia dah tak ulang. Dia cukup menyesal, sebagaimana dia takut dicampak ke dalam api neraka semula. Aku dulu kalau kes tu memang aku kena akal lah. Kalau aku buat, aku dah tak selamat pada neraka Allah. Dia masih beringat, walaupun hal dia lawan agama, dia cabar hukum, dia tinggal hukum, dia buat benda haram tu dah 20 tahun, tapi kenangan itu masih bersemi. Dia takut Allah. Ada penghayatan itu, tanda orang itu menjadi kekasih Allah. Okay, baik, insya-Allah kita nak jadi kekasih Allah ni bukan apa, bukan nak digelar wali, bukan nak tunjuk aku ni ibadat banyak ni, aku ni ilmu banyak ni. Jangan main. Kalau ada lintas macam tu, bukan tok wali lah. Hak tu kekasih syaitan, aulia syaitan. Syaitan nak orang yang angkuh macam tu. InsyaAllah sekilas pandangnya sudut yang lain, kita dok renung diri, alhamdulillah lah, takat dapat ilmu agama ni, amal agama ni. Masa tak cukup umur dululah, kita kata setengah orang ni tinggal solat, benda tak senonoh, ambil benda orang macam tu lah. Kita dok renung, alhamdulillah lah, takat belajar ilmu agama ni, takat kenal Islam ni, kita tak buat benda-benda macam tu. Tetap kena rasa diri ni lemah, kerana takut hujung hayat dapat su'ul khatimah, berakhiran yang buruk. Sentiasa mengharapkan, ya Allah bantulah aku lah ibadat, selamatlah aku daripada terjebak dalam perkara yang kau murkai. Ada perasaan itu. Ini dinamakan raja dalam tasawuf. Ini juga dinamakan khauf, takut kepada Allah. Untuk capai perkara ini, selanjutnya ialah hendaklah meninggalkan perkara-perkara makruh. Kan dalam hukum ni ada benda haram, ada benda makruh. Setengah benda tu ada kata haram, ada kata makruh. Apa arti makruh? Tak digemarlah agama, kita tinggal. Ini tanda orang yang menjaga diri, ini tanda dia nak restu ilahi. Dalam konteks kita bincang pada malam ini ialah apa yang kita nak tunai. InsyaAllah tuan-tuan, kita tak buat benda haram, kita dah buat benda yang diwajibkan. Cuma satu, kita nak tunai hadis yang kita belajar malam ni, nak tunai sunat muakkad, menerusi menunaikan solat di waktu malam. Alhamdulillah hadirin sekalian, saya tahu pagi-pagi subuh tuan-tuan datang. Bagi tuan-tuan yang kerja berhampiran Shah Alam, tapi kalau dia kerja di Tanjung Malim, mungkin nak kena pergi dah. Kan mungkin dia semayang di tepi jalan, ataupun dia semayang di rumah sebab dia nak prepare rumah, dia nak terus pergi. Ada hal dia tak payah datang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ada yang berdekatan, yang dah besar, alhamdulillah cukup seronok, lapang. Bila dah lapang, tuan-tuan jadualkan ibadat. Saya sebut dalam bentuk keluasan agama. Walaupun kita sebut dari pukul 3, pukul 4, sebenarnya 5 minit sebelum subuh pun itu juga adalah medan tahajud. Kalau saya tuan-tuan buat 5 minit, 2 rakaat je, sekadar baca Fatihah, tapi dah buat 15 tahun, 30 tahun, tak pernah tinggal, insya-Allah kita menjadi kekasih Allah. Kita sedang buat perkara yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Siapa yang buat solat tahajud, rezekinya murah. Siapa buat solat tahajud, kesihatannya terjaga. Siapa yang buat solat tahajud, diberi nur, cahaya dalam hidup. Bila dihimpit dengan kesulitan, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar daripada permasalahan hidup. Kerana apa? Dia sanggup sembah Allah. Tak kala manusia sedang enak tidur, lupakan Allah, dia ingat pada Allah. Udhkuruni udhkurukum. Ingatlah pada aku akan ingat pada kalian. Daripada ayat Al-Quranul Karim. Selanjutnya, Nabi sebut ayat ni supaya nampak kepentingan untuk tahajud. Maksud ayat ni adalah mereka sudi tinggal tempat tidur untuk sembah Allah. Dan kerana nak banyak pahala, tamakkan ganjaran akhirat. Tuhan sebut tamak.
Maknanya sentiasa nak, dah dapat dah pahala, nak lagi. Tama'an, tamak pahala, dibenarlah agama. Tamak buat kerja-kerja baik, dibenarlah agama. Cemburu juga dibenarlah agama. Itu cemburu tengok orang soleh, cemburu tengok orang suka baca Quran, cemburu tengok orang gemar solat sunat, cemburu aku nak jadi macam dia, aku nak lebih pada dia. Ini sangat direstuilah agama. Bukan maksud cemburu dia pun sedia santau angin, bagi lingkup dengan tikar sejadah dia. Ni tunjuk bagus sangat ni, ingat dia seorang aja ahli semayang, kami pun boleh. Itu tak restuilah agama. Tapi kalau kita tengok niat aku pun nak jadi macam dia, aku nak lebih kerana aku ingin dapat banyak lagi pahala, ini dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya ada ayat yang Nabi baca. Nabi sebut jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat akhir Nabi sebut orang yang tahajud sembah Allah ni tersedia amalan, tersedia balasan khas apa yang mereka buat. Belum lagi Nabi ni pun tak datang detail, tapi ayat tu sebut tersedia, tersimpan, nanti didedah ganjaran khas bagi orang yang buat amalan ni. Sesuatu yang sangat hebat. Memang Nabi sebutlah hadis, contohnya semayang malam dapat pahala lebih lumayan daripada dunia dan segala isi. Dalam perut bumi ni ada petroleum, emas, perak, ada khazanah berharga. Menjelang kiamat, Nabi sebut tanda kiamat ni dunia akan jadi mewah, bukan dunia makin miskin. Dia akan sampai satu pasar macam tu, sampai peringkat orang dah jadi lebih mewah daripada sebelum itu. Dia ada fasa-fasa menjelang kiamat. Maknanya bumi ni ada khazanah. Tapi akibat solat tahajud sikit je, dia dapat pahala yang lebih berharga. Kalaulah Nabi sebut umpamanya pahala dia dapat tu lebih mahal daripada tanah di Madinah. Area di Madinah tu setakat saya amati lah, macam area Shah Alam, border Madinah lah. Banyak tu pun dah kenyang pahala. Bila kata tanah sekitar Shah Alam, bukan atas lah, sampai ke bawah, ke Mexico City tu. Kan tanah daripada atas sampai bawah. Itu maksud keseluruhan tanah. Tapi akibat buat solat yang ringan ni demi Allah, bukan kerana manusia, bukan nak cari redha manusia, dapat pahala lebih mewah pada apa yang ada dalam dunia ni seluruhnya. Bayangkan tuan-tuan dah buat berapa rakaat dah. Itu yang disebutlah hadis. Maknanya ada lagi benda yang disembunyikan yang akan dihadiahkan bagi orang-orang yang sudi menyembah Allah di waktu malam ni. Baik itu dalam menuju ke syurga. Awasi diri saya, tuan-tuan kaum muslimin, daripada merasa puas hati dengan apa yang telah kita buat. Hendaklah rasa tamak nak tambah lagi. Kita renung, duduk-duduk, takat amalan wajib ni dah selesai. Tapi apa benda ni yang agak special lah yang mampu aku buat ni, yang menyebabkan Allah ni nak cepatkan aku lagi masuk syurga. Kita kena cari tu. Sebab benda wajib semua orang buat. Tapi macam mana nak dapat kedudukan dalam syurga? Hendaklah cari contoh-contoh. Banyak benda kita boleh. Kita setkan diri, dengar azan, cepat-cepat datang surau. Contoh. Kita setkan diri hari Jumaat, macam mana pun RM3 sedekah. Tak RM3, RM1 pun okey. Makna kita set satu kelainan. Alhamdulillah dengan rezeki Tuhan bagi setiap bulan ni, aku cadang, kita kata pada diri, macam mana pun tiba duit tak ada pun cari duit RM10 nak bagi surah hikmah. Setiap minggu tak mau miss. Tuan-tuan buat, tengok-tengok dalam catatan malaikat dah 18 tahun. Kita ni tak kira sebab kita bukan berkira, tapi malaikat kira berapa dah dibagi. Kadang kita takut dalam dunia ni, kita kadang tersilap. Tersilap cakap, tersilap adab, ada buat dosa. Tengok dosa tu berkarat, dosa tu ada rekod. Tapi akibat benda-benda sunat ni lah yang menjadi pintu kebajikan. Akhirnya Tuhan redai, laluan menjadi cerah. Tuhan sudi ampunkan dosa, dihapus kira, kita tak terima akibat di akhirat, langsung masuk syurga dengan mudah. Inilah yang kita harapkan. Dengan syarat, saya tuan-tuan, jangan kita mudah berpuas hati dengan amalan yang sedia sudah dibuat. Kena tambah lagi. Sudut yang lain,
Sudut yang lain. Inilah keluasan agama. Semayang dia tak tinggal, benda wajib tak tinggal. Benda sunat dia tinggal. Apa pun tak buat benda sunat ni. Dengar-dengar ni dia kata, aku ni payah nak tahajud, terkejut tak apa lah. Nak bangun tengah malam ni letih lah. Air tidur pun pukul 1, dia kata kat isteri, ni ustaz yang cerita tu suruh tahajud. Kita pun balik kerja Kelang ni, kerja dengan berniaga apa semua ni, 12.30 pukul 1 nak tidur, pukul 3 ustaz tu suruh bangun. Kalau dia marah macam tu dapat dosa lah. Tapi dia kata isteri, bagus kau cadangan ni, tapi nampak abang ni payah lah. Minta kau gerak pun kau tidur mengeruh bunyi zirapah. Macam mana nak kejutkan abang? Kita semua terkejut 6.30. Tapi bagus amalan ni, menyebabkan kita kaya pahala, menjadi kekasih Tuhan. Duk sembang, duk discuss dengan isteri. Dengar kuliah ni tentang ni bukan sekadar pada saya. Banyak dah kuliah cerita bab tahajud, tapi sekali pun simpulan itu tak buat. Kata tuan-tuan ni hebat ni. Tengah duk kuliah ni pun niat tahajud dah. Hebat, alhamdulillah. Tapi ada orang dia sekadar niat, sekadar discuss, tapi tak terbuat. Bahkan dia pernah mengaji kitab, contoh Munyatul Musalli, contoh kitab fiqh mazhab Syafi'i tentang perkara semayang termasuk amalan sunat. Dia mengaji, boleh mengajar kitab tu, tapi tak kuat. Adakah dia boleh masuk syurga? Adakah dia layak masuk syurga? Ya, rahmat Allah begitu luas. Asalkan jangan buat benda yang diharamkan oleh Allah. Agama tak paksa benda sunat, tapi siapa buat dia excellent. Siapa buat maknanya dia benar-benar bertuhankan Allah. Dia nak kaya pahala. Sebagaimana sebagai manusia nak juga mewah dari segi wang ringgit, nak ada selesa hidup. Tapi ke mana tujuan, mana perancangan, mana objektif untuk saya tuan-tuan, untuk kita jadi jutawan pahala menuju ke akhirat. Siapa ada cita-cita ini, inilah orang yang bertakwa di sisi Tuhan. Prasyaratnya, kalau lemah segi madat sunat, jangan sekali saya tuan-tuan kita minat buat benda yang Tuhan murka. Kalau buat benda haram, natijahnya perlu masuk ke medan neraka terlebih dahulu, barulah layak masuk ke syurga Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Yang tadi itu pun puas hati dah Sayyidina Muaz dengar. Bab 3 tu buat balik ke Madinah nanti boleh amal dah. Dapat dah tiket masuk dalam syurga. Ini dah mula perlawanan bola sepak. Bila dah mula perlawanan bola sepak, kelab-kelab penyokong ni dia akan checklist, ahli persatuannya dia akan cek jadual, sebab dah boleh bersemuka pergi ke stadium. Dia akan rancang pembelian tiket. Kan penyokong ni dia akan tak mau ketinggalan lah jadual perlawanan. Saya dipahamkan di England, di sana ada Liga EPL. Saya tahu, tuan-tuan tak tahu ni. Kan baru ni Manchester kalah 2-0. Kan jadi fan peminat ni dia tension. Antara sebab dia tension ialah dia minat bola. Kan dia pergi stadium, ni hiburan dia, ni dunia dia, tengok-tengok ke kelab kesukaan dia kalah. Dari kesan kekalahan tu dia jadi murung, dia jadi tak seronok. Sebenarnya yang lebih murung, dia adalah seorang fan, peminat. Kan dia mengurus kelab penyokong dan dia terlibat dengan urus takbir kelab-kelab bola ni macam di England tu. Setahun kena beli tiket dah. Kan jadual dia dah ada, setahun kena beli tiket. Tengok-tengok tak dapat tiket, apa akan berlaku? Boleh bunuh diri lah cerita dah. InsyaAllah kita sambung sedikit selepas azan isya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai bandingan saya nyatakan tadi, dalam dunia bola sepak adanya penjualan tiket. Saya nyatakan contohnya di England,
tiket ni sudah dijual pramusim bermula. Jadi ada yang sudah beli tiket setahun, takut miss tempat. Takat rakan-rakan saya di UK, saya tak pernah lah masuk ke stadium di sana lagi. Katanya yang paling murah, kan yang duduk atas tu, ini di Liga EPL, ialah harganya 300 pound sterling. Kan lebih kurang 1,500 tu kena ada lantangan. Yang dekat-dekat bawah tu ada harga 40,000 untuk satu perlawanan. Selama 90 minit dia labur duit 40,000. Ada juga yang harga 60,000 satu seat, duduk berhimpit. Celah-celah ini ada juga yang boleh masuk free. Bukan dia menyelinap masuk. Kerana dia tokoh bola sepak, contoh di Manchester, coach yang lama tu dia boleh masuk free. Alex Ferguson tu, saya ingatkan di stadium tu pun ada nama dia tulis. Ini medan Sir Alex Ferguson, nama dia. Jadi siapa boleh masuk, walaupun duduk atas tu harga bagi kita mahal, bagi dia tak ada apa, janji boleh masuk. Habis hati seronok lah. Tapi yang tak boleh masuk, habis tension, nak bunuh diri mungkin. Ini hal dunia tuan-tuan sekalian. Kalau masuk pun, kan sudah-sudah tahun depan lawan lain pula. Baru ni Manchester kalah dengan Manchester City ni, saya sebutlah sebab baru berlaku. Kan jangan-jangan ada fun dia di sini ni, fun dia. Kan tahun depan mungkin menang pula. Ini pertarungan dunia hiburan. Yang paling penting ialah macam mana nak dapat tiket masuk syurga Allah. Ini paling menentukan. Dah dapat valid sampai bila-bila. Sayyidina Muaz dah dapat tiket. Dia berjalan dengan Nabi, dia sahabat Nabi, Nabi sayang pada dia, dia juga sayang pada Nabi sebelum itu. Tapi bila mana Nabi sebut lagi nak dapat tiket, aku nak dapat lagi kedudukan yang mantap, yang pasti dalam syurga Allah. Demikianlah peribadi tuan-tuan perempuan dan saya. Benda-benda agama ni kita nak amati cukup-cukup, kita nak amal habis-habisan, supaya kita balik ke akhirat kita memang dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka itu, orang yang beriman dan amal soleh, dan mereka juga telah redha pada Allah. Apa maksud? Orang beriman redha pada Allah, puas hati, tak ada apa yang pernah dibuat. Amalan sunat tak tinggal, sunat muakkad lebih lagi dititik beratkan. Apa maksud juga mereka puas hati pada Tuhan? Satu tak dibalas satu, satu dibalas berganda-ganda di sisi Allah. Paling kurang satu dibalas 10 di sisi Allah. Boleh juga menjangkau balasan di sisi Tuhan. Seseorang itu yang beramal soleh, takut pada Allah, jaga amalan, Tuhan sudi bagi balasan sehingga 700 gadaan pahala yang akan kita tuai di negeri akhirat kelak. Akhirnya Nabi teruskan bicara, Nabi nak bagi tiket lagi. Sayyidina Muaz dengar elok-elok. Dia kata inilah peluang cerah yang menuju akhirat. Apa Nabi sebut akhirnya? Mahukah aku nyatakan kepadamu mengenai kepala atau asas agama keseluruhannya? Benda yang diskah bincang ni apa nama? Nabi nak bagi tahu apa nama urusan agama ni, apa nama, dan seterusnya apakah tiang bagi agama ini, serta apakah kemuncak bagi urusan agama ini. InsyaAllah ta'ala pada kuliah bulan hadapan, sekiranya umur panjang, kita akan bincang apa yang dinyatakan Nabi kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu an. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah pada malam ni. Kesimpulan yang pertama, marilah kita aktif dalam perkara sunat, lebih-lebih lagi amalan sunat muakkad. Yang kedua, tadi Nabi bagi tips-tips pintu kebajikan. Tuan-tuan dah buat juga pintu kebajikan lain, tapi yang ni make sure kita refresh balik. Puasa, sedekah dan solat waktu malam. Dan yang ketiga, daripada apa kita bincang ni dapat kita maklum bahawa sahabat Nabi, mereka ambil berat tak ada apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab itu mereka bergelar sahabat. Sahabat ni tinggi nilai pada penuntut ilmu. Penuntut ilmu dia berguru, dia dengar cikgu, dia kenal tuan guru, dia kenal pengkuliah. Tapi kalau sahabat, dia dengar dan dia menjiwai.
dan dia akan sampai 100% apa yang dia dapat. Kalau kita mengaji sekolah dulu, kan ada kita mengaji dengan cikgu bab matematik, bab sains, tapi kita tak aplikasilah hidup sebab itu untuk belajar tu. Tapi kalau sahabat, apa dia dengar pada Nabi 100% akan dilaksana, diterap dalam hidup, kerana itu amanat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih di atas perhatian semua. Mudah-mudahan adanya manfaat dalam urusan kita di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin.